من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan, dapat kita sama-sama sekali lagi pada malam ni menyambung kuliah kita daripada tafsir surah Hawamim, yang mana malam ni sambungan daripada surah Ghafir ayat yang ke-41 hinggalah ayat yang ke-45 perbahasa kita pada malam ni, iaitu berkenaan dengan kisah ataupun bahagian terakhir daripada lelaki mukmin yang telah menyembunyikan imannya dan dia merupakan daripada keluarga Firaun, seperti mana yang disebutkan pada ayat yang ke-28. Jadi malam ni kita akan sambung pada ayat yang ke-41. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi mali ad'uukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Maksudnya, dan wahai kaumku, apa halnya aku dengan kamu? Aku mengajak kamu kepada keselamatan dan kamu pula mengajakku ke neraka. Okay, ini ialah kata-kata rajulun mu'minun yaktumu imanahu. Seorang lelaki yang beriman yang telah menyembunyikan imannya daripada keluarga Firaun. Seperti mana yang disebutkan pada ayat yang ke-28. Allah Ta'ala sebut, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Berkatalah lelaki beriman daripada keluarga Firaun yang telah menyembunyikan imannya, ketika mana Firaun memerintahkan supaya dibunuh Nabi Musa alaihi salam kerana dakwah tauhidnya telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Okay. Jadi pada bahagian pada malam ni, bahagian 41 ayat 41 sampai ayat 45 ni bahagian terakhir untuk bab ni. Okey. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama. Okay. Pertama, kalimah yang digunakan oleh lelaki ini dia sebut waya qaum, yang bermaksud wahai kaumku. Okay. Jadi kita tengok lelaki ini yang beriman ni ialah seorang saja yang mempertahankan Nabi Musa alaihi salam. Tapi setelah lama dia menyimpan perasaan tentang dia percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, maka dia tak tertahan lagi untuk menjelaskan ataupun menzahirkan keimanan. Dan begitulah sifat orang yang beriman ataupun orang yang menerima hidayah. Bila mana dia melihat kebenaran mulai ditekan dan dia kenal pada kebenaran, maka peringkat akhirnya dia akan mempertahankan kebenaran. Apa yang disebutkan di sini, dia kata beliau berkata kepada Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, yang tentunya pemimpin yang besar di negara Mesir itu. Dia panggil mereka dengan pandangan, dengan panggilan yang lembut, memanggil mereka sebagai kaumnya yang dihormati. Ini adalah bentuk perkataan yang digunakan oleh lelaki ini. Dia panggil dengan panggilan yang paling lunak ataupun panggilan yang terbaik. Dia kata ya qaum, wahai kaumku. Yakni termasuk Firaun, termasuklah menteri-menteri yang ada pada waktu tu, pengawal-pengawal dan semua yang menyaksikan perdebatan antara Nabi Musa dengan Firaun. Okay. Maka kata dia mali. Mali ni maksud dia dalam bahasa Melayu kita, maksudnya
apa masalah kamu dengan aku? Dari segi bahasa, dia bermaksud apa untukku? Mali, apa untukku? Tapi dari segi maksud ataupun kefahaman yang sebenar ialah yang dia nak sampaikan sini, apa masalah kamu semua dengan aku ni? Iaitu kamu semua yang berada di pihak kebatilan, yang bersama dengan Firaun, yang membenarkan kesyirikan yang dibawa ataupun yang diseru oleh Firaun. Maksudnya, dia lelaki beriman ini telah bertanya kepada mereka semua. Apa yang dia tanya? Adakah kamu rasa ada yang tidak kena dengan aku? Maknanya hujah-hujah yang aku bawa sebelum ni untuk membenarkan dakwah Nabi Musa AS, adakah apa yang aku sebut tu salah? Seperti mana yang dia sebut sebelum ni, bahawasanya apa yang dibawa oleh Musa itu sama seperti mana yang dibawa oleh Nabi Yusuf AS sebelum daripada kedatangan Nabi Musa. Dia kata sini, apa masalah kamu denganku? Atau apa yang tak kena denganku sampai kamu tidak mahu mengikutku? Jadi perkataan mali ni ialah satu, orang kata apa, laras bahasa untuk menarik perhatian, untuk memberi kesedaran supaya kamu semua fikirlah apa yang dah aku sebut ni. Kamu semua dah dengar bermula daripada ayat yang ke-28 sampailah ayat yang ke-40, aku sebut semua tentang kebenaran Nabi Musa, tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi dia pun sebut sekali lagi, dia kata mali, apa yang tak kena dengan kamu ataupun apa yang tak kena dengan aku ni? Ad'ukum ilan najah, aku telah menyeru kamu kepada keselamatan. Maksudnya, kalau kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kamu mendapat keselamatan. Jadi dia nak beritahu pada kita bahawasanya sini, aku telah seru kamu kepada keselamatan. Aku dah beri pada kamu hujah-hujah, alasan-alasan kenapa kita kena pertahankan Nabi Musa, dan kenapa tak logiknya ataupun tak munasabahnya arahan yang dibuat oleh Firaun untuk bunuh Nabi Musa alaihissalam. Maksud yang disebutkan oleh sebahagian para ulama sini, dia kata, apa masalah kamu ini? Aku mengajak kamu ini sebenarnya adalah kepada keselamatan daripada azab Allah, tetapi kamu tidak mahu menerima. Jadi soalan yang berbentuk menyedarkan, maknanya nak memberi tarik perhatian kepada semua yang ada pada waktu tu, bahawasanya apa yang kamu seru ni, apa yang aku seru ni ialah seruan kepada kebaikan. Maknanya dalam erti kata lain, batil bersama pada Firaun, benar bersama pada Musa. Kemudian kata lelaki ni, watad'unani ilan nar, akan tetapi kamu macam nak tarik aku kepada neraka. Kamu pula nak ajak aku kepada neraka. Sedangkan aku dah ajak kamu kepada syurga, tiba-tiba kamu nak ajak aku pada neraka. Kamu nak ajak aku kepada syirik Allah Azza wa Jalla dan menuju jalan ke neraka. Kenapa yang mengajak kepada kebaikan pula ditentang? Ini yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla sini, bagaimana mihnah ataupun dugaan cabaran yang akan dihadapi oleh orang yang membawa kebenaran. Dia akan dilawan, dia akan dihujahi, dia akan diberi bermacam-macam ayat untuk menidakkan kebenaran yang dia bawa, dan itu semua benda yang akan dilalui oleh mana-mana pendakwah sekalipun. Kemudian ayat yang ke-42, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-42, tad'unani liakfura billah wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Maksud dia, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-42, kamu mengajakku supaya aku kufur, tidak percayakan keesaan Allah dan mempersekutunya dengan apa yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, padahal aku mengajak kamu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Ini masih lagi penghujahan, sesi penghujahan masih lagi berlaku. Kata lelaki beriman daripada keluarga Firaun ni, tad'unani liakfura billah, kamu semua seru aku, tarik aku untuk kufurkan Allah, wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun, untuk aku syirikkan Allah Azza wa Jalla pada benda yang aku tak tahu pun betul ataupun tidak seruan-seruan yang kamu wujudkan ni, seruan-seruan yang kamu besarkan ni selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dia sebut situ, tad'unani liakfura billah, maksudnya kamu mengajak aku untuk kufur kepada Allah, iaitu
Musyrikin daripada kalangan Fir'aun dan yang lain-lain itu mengajar manusia untuk kufur kepada Allah. Bila mengajak kepada kufur, itu maksudnya mengajak ke arah neraka. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada kuatnya kebatilan yang cuba menekan kebenaran. Kufur itu sendiri mempunyai berbagai jenis. Ini yang disebutkan dalam ayat ni. Seseorang itu boleh jadi kufur atau dia berbuat syirik dengan cara dia menolak hukum Allah, ataupun dia menolak ayat-ayat Allah, dan berbagai-bagai lagi. Buat salah satu sahaja sudah boleh menjadi kufur. Buat salah satu dan tinggalkan sebahagian yang lain. Jadi nak sebut pada kita perkataan yang digunakan sini, tad'unani liakfura billah, kamu menyeru aku untuk mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Perkataan kufur ni ataupun kafara, dia dari segi bahasa Arab maksudnya ditimbus ataupun ditanam. Maknanya satu benda tu kita tenggelamkan dia, kita hilangkan dia daripada pandangan orang. Sebab tu dalam bahasa Arab, petani, orang-orang yang disebut sebagai petani ni, Arab dia akan panggil dengan panggilan kufar. Kita biasa dengar kufar ni orang kafir. Selain daripada tu, petani juga dipanggil dengan kufar. Tapi janganlah lepas ni jumpa orang duk buat sawah padi panggil dia kufar pula. Masalah lah. Okay. Kufar ni maksudnya lah orang yang dia gali tanah, dia letak biji benih dalam, ditimbus. Perbuatan timbus tu dipanggil kafara. Okay. Jadi perkataan kafara sini luas. Bukan hanya syirik pada Allah Ta'ala, tapi berpaling daripada apa yang Allah Ta'ala suruh dan berminat pada sebahagian, tak berminat pada sebahagian yang lain, ataupun tak endah apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu semua bahagian pada kufur. Termasuk juga orang yang bermasalah pada isu-isu keimanan, antaranya tak boleh terima qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, itu bahagian daripada kekufuran. Walaupun benda ni sebahagian orang dia kata benda yang rumit, tapi kita kena tahu dan kita kena jelas bahawasanya qada dan qadar Allah itu ialah bab yang paling mudah manusia ni tergelincir. Sebab tu perbahasan qada dan qadar ini ialah perbahasan yang disebut panjang oleh para ulama. Sehingga ada kumpulan yang dia pening, dia berbelit fikir tentang bab qada dan qadar ni, sehingga keluar kumpulan yang namanya Qadariyah. Qadariyah ni maksud dia apa? Semua benda yang kita buat ni Tuhan tak boleh bersalah pada kita, sebab kita sedang menjalankan takdir dan projek dia. Ikut kaedah Qadariyah ni, orang kafir pun tak boleh pergi ke neraka. Sebab apa? Sebab orang kafir itu ialah kafirnya dia kerana ketentuan Tuhan. Dia tertipu pada sebahagian ayat-ayat Quran, sebahagian daripada penerangan hadis, yang mana Allah Ta'ala dan Nabi sebut semua benda yang berlaku atas dunia ni ialah berdasarkan daripada kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Sebahagian orang Melayu kita pun kalau bercakap macam itulah. Sepatutnya dia kena detailkan. Contoh, berlaku perceraian, berlaku aksiden, benda-benda yang tak elok. Orang kita nak sedar hati dia akan sebut, nak buat macam mana itu takdir Tuhan. Betul? Itu memang betul, takdir Tuhan. Tapi kita kena faham konsep takdir dan qada ataupun qada dan qadar daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Pertama kita kena tahu, qada dan qadar ni dia ada dua peringkat. Peringkat pertama, peringkat Lauh Mahfuz, iaitu peringkat Allah Ta'ala tulis semua sekali sebelum kita duk ada. Sebelum kita ada ni, Allah Ta'ala tulis semua sekali. Umur kita berapa, kita akan hidup dunia ni ramai mana, tahun sekian orang akan mati banyak mana. Ini ialah satu catatan yang kekal, yang di tempat nama dia Lauh Mahfuz. Yang kedua ialah catatan yang berubah, tapi ia juga ketentuan Tuhan. Ini dia panggil qadar yang ditetapkan pada kita. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata bila mana satu orang tu berada dalam perut ibunya selama 4 bulan, ditiupkan roh, datanglah malaikat. Malaikat akan tulis ajalnya, malaikat akan tulis jodohnya, akan tulis rezekinya, malangnya, apa semua yang berlaku. Yang ni yang kita kena faham. Sebahagian orang dia faham yang ni, dia kata yang ni lah ketentuan Tuhan yang tak akan berubah. Bukan, yang tak berubah tu di Lauh Mahfuz. Yang dalam perut ibu ni yang cukup 4 bulan, bila mana jantung dah berdetak, roh dah ditiupkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam rahim ibunya, kadar ni dia boleh berubah dengan macam-macam benda.
Sebab kita kena tahu Allah Ta'ala dia jadikan pada kita ni iradah dan juga masyiah. Iradah maksud dia apa? Kekuatan, daya upaya. Masyiah maksud dia apa? Keinginan, emosi nak yang ni, emosi tak suka yang ni. Sebab tu kita kena fikir benda ni dengan jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga kaum itu mengubah keadaannya. Ayat ni kita kena faham elok. Ayat ni maksudnya Tuhan kata apa saja yang kamu buat ni ialah pilihan kamu, dan bila mana kamu pilih, aku akan jalankan ketentuan yang sudah dicatatkan berdasarkan pilihan tu. Contoh, satu orang yang nakkan kebaikan, dia usaha cari kebaikan, Tuhan akan takdirkan dia jumpa dengan sebab dia berminat. Tapi kalau dia tak berminat, dia tak akan jumpa. Ini benda yang kita kena tahu. Ini kadang-kadang sebahagian orang dia silap faham. Contoh, satu orang tu dia accident ke, satu orang tu dia, orang kata apa, meninggal awal ke, okay. Yang ni kena faham elok. Nanti orang kata kita Mu'tazilah pula. Okay. Hakikatnya kalau kita tengok, benda tu ialah ketentuan Tuhan. Okay. Tapi ketentuan tu boleh berlaku ataupun boleh berubah sekiranya ada sesuatu yang boleh ataupun yang diusahakan. Contoh, umur kita ni 60, 70, tiba-tiba Tuhan tambah lagi jadi sampai 80. Dengan sebab apa? Kita sambung silaturahim, kita banyak buat amal ibadat. Sebab ada hadis Nabi kata, siapa yang sambung tali silaturahim dipanjangkan umur. Adakah dipanjangkan umur itu mengubah catatan malaikat? Hakikatnya mengubah. Tapi catatan Lauh Mahfuz kekal. Sebab di Lauh Mahfuz ni dua-dua ditulis. Yang asal pun ditulis, yang akan diubah pun ditulis. Ini yang kadang-kadang sebahagian orang dia silap faham. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang bila mana dia jadi murtad, dia akan sebut, nak buat macam mana? Saya dah takdir jadi murtad. Ini benda yang tak betul, benda yang salah. Benda macam ni bercakap kita tak cermat dalam bab iman, kita boleh terkeluar daripada garisan iman yang betul. Hakikatnya kufur dan iman ni ialah pilihan yang kita cari. Pilihan yang kita cari. Dan Allah Ta'ala dia akan mudahkan ke arah tu. Sebab tu silap kalau orang tu dia kata, nak buat macam mana takdir saya ni dah miskin. Hakikatnya benda tu boleh berubah. Benda tu boleh digerakkan. Melainkan, memang betul pintu untuk kita berubah tu ditutup rapat. Itu cerita lain. Sekarang ni benda tu belum kita pilih lagi, belum kita usaha lagi, kita dah berputus asa. Sebahagian orang dia tertukar antara putus asa dengan bercakap, dia kata dia sedang kena dan berjalan takdir Tuhan. Sebahagian orang dia kata nak buat macam mana, saya memang takdir hidup susah. Tapi dia tak pernah menampakkan usaha untuk keluar daripada kesusahan tu. Tak pernah nampak. Kalau dia berusaha, kalau dia susah juga, okey, itu cerita lain. Ada sebahagian orang dia kata nak buat macam mana, saya ni memang bodoh, belajar macam mana pun tak cerdik. Hakikatnya tak belajar. Tapi cerita orang tu macam, saya dah cuba macam-macam dah baca dah, padahal duduk rumah tidur. Okey. Ini benda yang silap cakap. Tiba-tiba dia nak tutup kemalasan dia, nak tutup usaha dia yang tak berjalan, dia kata nak buat macam mana takdir Tuhan. Benda ni taklah sampai kita kata kufur, sampai jadi masuk neraka. Cuma bahagian yang orang salah dan orang silap. Okay. Ini benda yang kita kena sedar dan kita kena tahu konsep qada dan qadar Allah Ta'ala tu dia boleh berubah. Contoh orang tu dia rajin doa, Tuhan akan beri. Sebab Tuhan dah sebut, siapa yang berdoa, aku akan dengar doanya dan aku akan jalankan permintaannya. Ini konsep yang kita kena tahu. Kufur yang disebutlah ni ialah banyak konsep. Bukan kufur hanya penyembahan berhala semata-mata. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Wa usyrika bihi, dan syirik kepadanya. Yang ni baru fokus tentang isu yang nak dibahaskan. Mensyirikkan Allah sini iaitu mewujudkan satu benda dan kita jadikan benda tu diseru, dipuja sama hebat dengan Tuhan. Okay. Apa yang disebutkan sini? Dan mereka juga mengajak manusia melakukan syirik kepada Allah. Seperti yang telah disebut, banyak cara manusia boleh jadi kufur, dan syirik adalah cara yang paling besar sekali. Ramai yang tidak faham apakah maksud tauhid dan lawan kepada tauhid, iaitu syirik. Oleh kerana itu, ramai yang melakukan syirik tanpa mereka sedari. Ramai dari kalangan orang Islam yang tidak ada niat untuk melakukan syirik, tapi kerana mereka tidak belajar,
mereka tidak faham manakah syirik dan manakah tauhid. Ini adalah bahaya, kerana Allah tidak memaafkan kesalahan syirik yang dilakukan oleh manusia. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Inni la ukhawwifu ala ummati." Aku tidak takut kepada umatku ketika mana datang ataupun maranya Dajjal. Hadis ni hadis yang sahih. Ketika mana datang Dajjal, Nabi kata aku tak takut. Walaupun hari ni orang sibuk nak cari Dajjal kat mana nak keluar. Kan hari ni tuan-tuan boleh tengok ada sebahagian kumpulan dia cari Dajjal. Dia kata Dajjal ni bukan yang mata satu. Dajjal tu ialah mata wang dolar Amerika. Itu dahsyat. Wallahu a'lam, yang pasti dalam hadis sebut Dajjal itu orang. Dia ialah orang. Seperti mana yang Tamim Ad-Dari tengok, itulah yang Nabi benarkan. Sehingga Nabi bangun, Nabi ketuk dengan tongkat Nabi. Nabi kata, "Hadhihi tibah." Ini bumi Madinah tidak akan dimasuki oleh lelaki yang dilihat oleh Tamim Ad-Dari ketika mana dia orang kata apa, terdampar di satu pulau dengan sebab karam di laut tu. Dia adalah orang. Sebab tu ada terjemahan orang kata, Ya'juj Ma'juj ni dia bukan makhluk, dia bukan jenis manusia, bukan daripada Bani Adam. Dia hanyalah lahar gunung berapi. Ada orang boleh sebut lagu tu. Sebab dia kata Ya'juj Ma'juj ni Tuhan kata min kulli hadabin yansilun. Daripada setiap puncak tu ataupun setiap sudut tu dia akan turun mengalir. Tak boleh, sebab ada hadis Nabi sebut. Nabi kata bila mana Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam untuk memilih daripada kalangan keturunan dia, maka Nabi Adam pun pilih. Nabi Adam pun letak depan Tuhan. Nabi Adam pun kata ini pilihan aku. Maka kata Allah Ta'ala, satu daripada 1000 tu, satu orang ke syurga, 999 itu ke neraka. Ia ialah orang Bani Adam. Bila mana para sahabat Nabi sebut lagu tu, wajah mereka pucat sebab kebarangkalian ke syurga tipis. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata 999 itu daripada kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Baru lega. Maknanya Ya'juj Ma'juj tu orang. Dia bukan makhluk ataupun dia bukan monster yang difaham oleh sebahagian orang ataupun lahar gunung berapi apa semua, bukan. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Nabi kata la ukhawwifu ala ummati bimaji'id dajjal. Aku tak takut kepada umat aku dengan datangnya Dajjal, tapi aku takut kepada umat aku sekira berlakunya syirik yang kecil. Nabi kata syirik yang kecil lebih Nabi takut berbanding datangnya Dajjal. Nak sebut pada kita apa? Bukanlah Dajjal tu biasa-biasa. Bahkan Nabi pun ajar pada kita untuk berlindung daripada kedatangan Dajjal ni. Sehingga diajar pada kita sebelum beri salam ni, berlindung daripada fitnatul masihid Dajjal. Ada doa yang Nabi ajar. Okay. Cuma Nabi nak beritahu antara bab yang orang terlepas pandang ialah bab yang disebut sebagai syirik kecil. Sebab syirik ada bahagian, syirik besar dan syirik kecil. Dan yang kemungkinan besar berlaku kepada orang Islam ni ialah syirik kecil. Nabi sebut apa? Syirik kecil. Ar-riya was-sum'ah. Riya dan juga sum'ah. Riya maksud dia apa? Suka melihat orang, suka orang tengok kita buat baik. Seronok, rajin. Tengok orang buat baik jadi semangat. Yang kedua sum'ah. Sum'ah ni maksud dia apa? Suka orang dengar kita tu baik. Riya mari pada perkataan ra'a, sum'ah mari pada perkataan sami'a. Tengok dan dengar. Okay. Ini ialah benda yang ditakuti oleh Nabi dan ini bahagian pada syirik. Kita kena faham bila mana Nabi sebut syirik, ia dosa besar. Walaupun Nabi kata syirkul asghar, ini syirik kecil. Jangan kita faham syirik kecil ni macam hadah kecil, bukan. Syirik kecil ialah syirik. Syirik yang Tuhan tak ampun dosa dia. Kita mungkin Allah Ta'ala hindari kita daripada sembah berhala. Orang Islam, dia tak salat banyak mana pun, dia tak tergamak nak sembah berhala. Tak tergamak. Kalau dia berani isytihar dia keluar Islam pun, dia tak tunjuk lagi dia nak sembah berhala tu. Tapi kalau dia riak, kalau dia sum'ah, benda tu boleh berlaku. Bukan hanya pada orang awam, pada orang-orang alim pun boleh berlaku benda ni. Jadi itu benda yang ditakuti. Okay. Jadi maksud syirik itu juga ialah benda yang luas yang disebut sini. Okay. Ramai daripada orang Islam yang tidak ada niat untuk melakukan syirik, tetapi mereka juga daripada golongan yang melakukan syirik kerana mereka tidak mempelajari pembahagian syirik. Dalam ayat ini,
Kufur yang dimaksudkan ialah syirik kepada Allah, iaitu dengan mencampurkan pujaan. Mereka puja Allah dalam masa yang sama, mereka puja makhluk juga. Makhluk itu boleh jadi macam-macam, sama ada nabi, wali, malaikat ataupun jin dan juga orang. Dalam cerita ni ialah Firaun yang dipuja tu. Dan ia juga boleh jadi lain-lain yang meliputi keseluruhan pujaan manusia selain Allah. Asalkan selain daripada Allah, itu adalah pujaan dan seruan yang salah. Jadi kesalahan terbesar Firaun dan konconya ialah syirik. Memang ada salah yang lain, tapi yang paling besar ialah syirik. Sebab tu Allah Ta'ala highlightkan di sini, benda paling besar yang dibuat oleh Firaun dan juga pengikutnya ialah menyeru manusia ke arah kesyirikan dan lawan tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam pada waktu tu. Okay. Kemudian kata lelaki beriman tu, dia kata, ma laysa li bihi ilmun, yang aku tidak ada ilmu, dalil ataupun bukti tentang benda yang kamu syirikkan tu. Apa maksud dia sini? Perkataan ilmu di sini bermaksud dalil. Kan kalau kita tengok ayat yang ke-42 tu, kata lelaki beriman ni, wa usyrika bihi ma laysa li bihi ilmun. Dan kamu mengajak aku agar menyekutukan Tuhan dengannya, menyekutukan Allah Ta'ala dengan benda yang kamu ajak aku syirikkan tu, yang mana benda tu ma laysa li bihi ilmun. Benda tu tidak ada petunjuk. Perkataan ilmu tu maksud dia dalil ataupun bukti. Kalau kita terjemah ilmu, kita macam tak boleh nak kaitkan apa sebenarnya maksud tu. Okay. Maksudnya, tidak ada dalil atau perintah daripada Allah yang membolehkan mereka melakukan kesyirikan. Tidak ada bukti langsung untuk mengatakan apa yang mereka lakukan itu benar. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh manusia adalah bertawassul dalam doa. Ini adalah perbuatan yang syirik yang dilarang oleh Allah dan disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Tapi kerana kekeliruan terhadap ayat Al-Quran, pengamal tawassul kata ada dalil untuk menyuruh kita melakukan tawassul. Sebab tu kalau tengok orang sini, penulis rahimahullah, hafizahullah, dia fokus pada isu tawassul. Sebab antara bab manusia akhir zaman ini mudah tersasar dalam bab kesyirikan ni ialah tawassul. Berpayung pada dalil yang umum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah kamu wasilah. Dia pun terjemah, wasilah ni tawassul. Okey. Jadi apa yang dia sebut sini? Dia kata, mungkin mereka yang tidak mahir wahyu akan berkata yang ada hujah-hujah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang mengatakan mengajak kepada tawassul. Tapi apabila dikaji dengan lebih mendalam lagi, itu semua bukanlah hujah untuk membolehkan tawassul. Mungkin pada mata kasar nampak seperti ada dalil yang membolehkan melakukan tawassul, tapi itu tidak benar. Jadi dia fokus pada kita sini, bab manusia akhir zaman dia mudah melakukan kesyirikan tanpa dia sedar ialah dia tergelincir pada isu tawassul. Tawassul ni maksud dia apa? Tawassul ni kita pergi pada satu benda, kita minta kepada benda tu supaya bawa doa kita kepada Allah Ta'ala. Dia minta pada Allah Ta'ala, cuma dia gunakan kata apa, perantaraan benda tu supaya doa tu lebih cepat lagi didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana kita tahu dalam syariat ni ada tawassul yang dibenarkan, ada tawassul yang dilarang. Tawassul yang dibenarkan ada 3. Tawassul yang masyru', iaitu bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 3 orang lelaki yang tersekat dalam gua, yang mana ketiga-tiga orang ni minta pada Allah Ta'ala supaya dibukakan pintu gua pada mereka. Jadi antara 3 orang tu, setiap seorang tu berdoa, maka bila mana dia berdoa, dia akan sebut benda baik yang dia buat. Yang seorang ni sebut dia telah berbakti pada ibu dan ayah dia, sehingga dia berikan makanan, dahulukan makanan kepada mak dan ayah sebelum anak dan isteri. Jadi dia minta pada Allah Ta'ala, kalau itu benda baik yang aku buat, maka bukakanlah pintu gua. Allah Ta'ala buka sikit. Yang kedua pula, seorang tokek yang baik, yang dia ni ada seorang pekerja dia kerja, tiba-tiba belum sempat terima gaji, pekerja dia cabut lari. Jadi dia simpan gaji kawan tu.
Dia simpan gaji tu, lama kawan tu tak mari, dan akhirnya dia laburkan gaji kawan tu. Dia labur sehingga gaji kawan tu bercambah sehingga dia boleh beli ternakan kambing ni sehingga memenuhi 2 gunung sebahagian riwayat kata. Jadi bila mana gaji tu dah bercambah, tiba-tiba datang pekerja yang cabut lari tu. Datang jumpa tokek yang terperangkap dalam gua tu. Okey. Jadi tokek ni pun, pekerja ni pun tanya tokek ni. Dulu aku pernah kerja dengan kamu dan aku sempatlah bekerja tapi aku tak sempat ambil gaji. Jadi dia minta pada tokek tu, kalau boleh aku naklah gaji walaupun aku tak kerja tetap. Aku lari awal. Okey. Maka tokek tu pun kata, gaji kamu tengok 2 bukit tu. Semua kambing biri-biri yang ada tu ialah kesan gaji kamu dulu. Jadi dia ni tak percaya. Takkan sampai banyak tu. Dia kata aku laburkan. Okay. Dia kata dah halang-halang itu gaji aku, dia sapu bersih 2 kambing tu. 2 bukit kambing tu sapu bersih. Dah lah lari awal kerja. Dapat yang tu pun tak ada lah nak kata siapa saya ambil yang sebelah ni dah cukup lah. Saya pun rasa malu juga dah cabut dulu. Tak, memang muka tak malu, semua disapu. Jadi kata tokek dia pada Allah Ta'ala, kalau itu amal baik aku yang kamu nilai, maka bukakanlah pintu. Jadi itu antara bab tawassul. Kita boleh, contoh kita ada amalan-amalan baik, kita sebut pada Allah Ta'ala, ya Allah aku pernah buat benda ni. Dan aku rasa benda tu ialah yang paling terbaik aku buat. Dengan benda tu, dengan amalan tu, mohon berilah aku, orang kata apa, hajat aku ni ditunaikan apa semua. Yang tu boleh. Yang kedua, bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Mana-mana orang saleh yang kita dengar dia dan kita masyhur kesalehan dia, orang saleh ni tak mesti ustaz. Orang saleh ni lah orang yang kita tengok baik, orang yang datang masjid selalu, orang yang selalu melazimi masjid apa-apa semua. Ini ialah orang-orang yang saleh. Sebab tu kita kena sedar bahawasanya ini ialah bab yang kadang-kadang kita salah faham. Kita nampak orang saleh ni ialah tuan guru apa semua, tak. Kadang-kadang kawan kita, sekerja kita, boleh jadi dia masuk dalam kategori orang saleh. Kita tengok dia solat on time, kerja pun tak banyak kata korang, sibuk orang, dia buat kerja dia. Boleh jadi dia termasuk, dan kita minta dia doakan untuk kita. Yang tu boleh. Yang ketiga ialah bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang tu boleh. Dan yang keempat, sebahagian para ulama sebut, walaupun benda tu tak disebut dalam hadis, tapi kalau kita tengok para ulama menyebutkan berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, iaitu berkenaan orang yang melakukan sedekah. Bersedekah dengan amal saleh lah hakikatnya pun. Okay. Cuma sedekah ni ada sedikit pengkhususan yang disebutkan oleh para ulama, dan dia juga pembuka rezeki. Sebab tu ada satu kisah, dia ada satu orang doktor, ada satu orang tokoh ulama, saya tak ingat, saya baca lama dah buku ni, Min Ajaib As-Sadaqah, buku dia, tajuk dia. Di antara keajaiban sedekah. Di antara keajaiban sedekah. Dia ni cerita orang yang bersedekah dan Tuhan balas, dan benda tu realiti zaman sekarang, bukan benda tu zaman dulu. Dia cerita ada satu orang pelajar yang belajar di Arab Saudi. Dia ni penulisnya orang Arab Saudi lah. Okay. Dia kata kebiasaan pelajar yang belajar di Arab Saudi ni, dia akan dapat mukafaah. Mukafaah ni allowance bulanan lah, beasiswa. Sekitar 850 rial, ada setengah-setengah dapat 1000. Tapi majoritinya dapat sekitar 850 rial. Okay. Jadi seorang pelajar ni, dia berniat untuk sedekah pada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi ketika mana dapat mukafaah tu, dia keluarkan, dia tak bilang pun, dia keluarkan habis semua sekali, dia pun letak dalam tabung masjid ke, tabung amal khairiat mana-mana. Okay. Lalu bila mana dia keluar daripada tabung tu, dia keluar daripada masjid tu, dia jumpa satu orang lelaki tua. Lelaki tua tu macam memerlukan pertolongan. Dia nak tahan teksi. Bila mana budak muda ni nampak, pelajar ni nampak, dia cuba tolong pakcik tu. Maka pakcik tu pun kata, alang-alang kamu nak tolong aku ni, jangan tolong tahan teksi saja. Tolong ikut aku sekali, teman aku pergi ke satu tempat. Tempat tu ialah tempat orang jual tanah. Tempat orang jual tanah. Okay. Bila mana dia sampai situ, dia tolong pakcik tu buka pintu apa semua. Maka pakcik tu rupanya nak jual tanah. Dia ada tanah yang banyak. Dia ada banyak projek apa semua.
maka dia berikan geran tanah dia tu. Lepas pada tu kawan yang duk jaga tu bagi dia cash yang banyak. Okay. Lalu puak cik tu pun kata, ij'al lahu nasib. Jadikan budak muda yang teman aku ni ada bahagian juga daripada duit tu. Jadi kawan tu pun sign atas cek 10,000 rial. Tak sampai sejam lah benda tu berlaku. Tuan-tuan boleh test, tak jadi tak tahu, jadi mujur lah. Okay. Ada orang test, tak jadi 10,000, dapat RM1 je. Tu masalah kita. Tapi benda tu berlaku lah. Realitinya benda tu berlaku. Okay. Kita balik lagi kepada isu tawassul ni yang disebutkan sini, nak beritahu kepada kita itu tawassul yang dibenarkan. Adapun tawassul yang selain pada tu, tawassul kepada orang-orang saleh yang dah meninggal, tawassul kepada benda-benda yang tak jelas, benda tu dilarang dari segi syarak. Tawassul pada orang saleh yang dah meninggal, hatta kepada Rasulullah sendiri pun yang paling tepatnya ialah kita tidak bertawassul dengan kita pergi ke perkuburan dia. Tetap pergi. Walaupun ada orang kata, ada sebahagian ulama membolehkan, tapi dari segi zahirnya ialah apa yang dibuat oleh para sahabat lepas pada kewafatan Nabi, Nabi tak buat lagu tu. Sahabat tak buat lagu tu. Contoh, Umar Al-Khattab ketika mana Madinah tak hujan lama. Kita hari ni Perlis alhamdulillah hujan. Okay. Tak hujan lama. Akhirnya kata Umar Al-Khattab, kita buat salat istisqa, salat minta hujan. Bila mana dia buat salat minta hujan ni, Umar pun panggil Abbas, pak saudara Nabi. Wahai Abbas, bangun, tolong doakan pada kita semua, sebab aku nampak kamulah orang yang paling saleh daripada kalangan kita. Walaupun mereka bersalat di masjid Nabi dan di situ ada kubur Nabi, tak adalah dia kata kami berdoa dengan keberkatan tuan punya kubur ni. Tak ada. Walaupun jasad Nabi masih ada di situ, dia tak, dia minta kepada orang yang hidup juga. Okay. Jadi itu bab daripada tawassul. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, dan aku menyeru kamu kepada Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Okay. Maksudnya sini dia kata Allah itu bersifat dengan Al-Aziz. Kalau kamu tidak taat kepadanya, dia boleh mengenakan azab yang amat pedih kepada kamu dan kamu tidak akan dapat menghalangnya. Perkataan Al-Aziz, sifat ataupun nama Allah Al-Aziz tu ialah bukan minta, maksudnya sini nak beritahu kalau kita tak taat pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla tu dia Maha Perkasa, dia boleh ambil tindakan. Ini dipanggil sifat jalal, kekuasaan dia. Tapi dalam masa yang sama, dia juga bersifat dengan Al-Ghaffar, iaitu kalau kamu meminta ampun kepadanya, dia boleh ampunkan segala dosa-dosa kamu kalau dia mahu. Maknanya Tuhan ni bukanlah dia nak sangat mengazabkan kita, dia nak juga mengampunkan kita. Sebab tu seruan keampunan, seruan taubat ni terbuka. Okay. Inilah keseimbangan dalam berdakwah yang disebutkan oleh pensyarah kita sini. Dia kata, janganlah takutkan orang sahaja, tapi berilah berita gembira juga. Biarlah seimbang dalam menyampaikan sesuatu tu. Sebab tu dia kena ada timbang tara. Sebab tu Nabi sebut, basyiru wala tunaffiru. Beri berita gembira, jangan beri ancaman sehingga orang rasa nak lari. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan susahkan urusan orang. Ini pesanan kepada para alim, pesanan kepada para pendakwah. Bila mana nak seru orang kepada jalan Allah, jangan duk cerita neraka saja. Cerita jugalah syurga. Jangan duk cerita buruk, cerita juga kebaikan. Okay. Dan orang-orang yang menjadi pakar rujuk orang, kalau orang tanya bab hukum hakam ni, cubalah bagi yang paling mudah dan paling ringan, supaya orang nampak cantiknya agama Islam tu. Jangan bagi pendapat yang terlalu berat sehingga orang rasa payah dan akhirnya melarikan orang daripada nak beramal dengan apa yang dituntut tu. Okay. Seterusnya apa yang disebut sini, ayat yang ke-43. La jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Maksud dia ayat 43, tidak syak lagi bahawa makhluk-makhluk yang kamu ajak aku menyembahnya itu tidak dapat menyahut sebarang seruan atau memberikan sebarang pertolongan sama ada di dunia ataupun di akhirat,
dan sesungguhnya tempat kembali kita semua ialah kepada Allah, dan sebenarnya orang-orang yang melampau kejahatannya itu merekalah ahli neraka. Ini kesimpulan akhir apa yang dihujahkan oleh lelaki beriman ni. Dia kata la jarama, tidak syak lagi. Ini ialah bentuk orang yang bercakap yakin, dia ada pendirian. Bila mana dia duduk di tempat yang benar, walaupun kebenaran tak ramai, dia ni lelaki beriman ni, dia seorang. Siapa lagi yang bawa kebenaran waktu tu? Nabi Musa. Yang lain Firaun dan juga pengikut Firaun, semua dengan batil. Walaupun dia tahu dia mungkin akan diancam dengan berbagai-bagai ancaman lepas pada ni, tapi dia cuba jawab dengan tegas dan orang yang berpendirian. La jarama, dia kata, tidak ada syak lagi, annama tad'unani ilaihi, sesungguhnya apa yang kamu ajak aku kepadanya, iaitu ajak sembah Firaun, ajak syirikkan Allah, laisa lahu da'watun, tidak ada baginya kuasa untuk mendengar seruan ataupun doa. Okey. Maknanya dia tegaskan, walaupun kamu nak beritahu sesungguhnya ada orang yang berdoa dengan Firaun ni dimakbulkan, berdoa dengan benda-benda berhala ni dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dimakbulkan, bukan dimakbulkan oleh Allah, maknanya benda yang dia minta pada berhala tu jadi. Semua benda ni tidak akan menjadikan aku ni rasa berbelah bagi nak ikut balik kamu. Ni orang yang ada pendirian. Sebab tu Nabi SAW dia ajar pada kita, bila mana kita ni kata apa, pegang satu benda, kita peganglah dengan pendirian yang kemas. Contoh lain isu tauhid, kita tidak akan berganjak lagi. Apa saja benda yang kita rasa benar dan yakin, maka kita pegang. Dan kita jangan jadi orang yang bila mana duduk dengan satu orang, kita jadi orang yang macam nak bersama dengan orang tu. Contoh, kita pegang benda tu tak boleh, pergi dekat orang tu, dia kata benda tu boleh. Jadi kita ni yang dengar sebab nak ambil hati, nak sembang-sembang apa semua, kita pun kata tak, saya pun pandangan begitu juga, tak boleh tak. Ini dia panggil zul wajahain, orang yang talam dua muka. Benda seperti ni dilarang dan diberi peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab tauhid, berilah peringatan. Jadikanlah diri itu ada pendirian. Kalau kita tak mampu bela pun, jangan kita nampak macam nak condong sebelah, ataupun waktu bercakap tu macam nak pergi ke arah tu. Kalau kita rasa tak ada kekuatan nak jawab, jangan jadi orang yang duduk dan bersekongkol sekali. Jangan. Ini benda yang kita kena tahu, dan Allah Ta'ala memberi peringatan. Dan inilah sifat munafik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang munafik ni bertemu dengan orang beriman, mereka kata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, bila mana mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka kata kami tak akan beriman seperti mana berimannya orang-orang yang bodoh tu. Ini sifat orang munafik. Tuhan kata jumpa sama geng beriman, dia kata kami beriman dengan kamu. Jumpa, Tuhan kata dia balik jumpa syaitan-syaitan mereka. Syaitan mereka tu siapa? Ahli kitab yang teruk perangai, orang-orang kafir yang kuat kekafiran dia. Dia jumpa, dia kata kami tak akan beriman seperti mana berimannya orang bodoh. Dia tambah pula kata pada kumpulan yang awal tadi. Ini perangai manusia, kadang-kadang sikap dia buruk. Contoh, dia ada kawan. Kawan ni pendirian dia lain. Okay. Kita tahu kawan kita ni dia berada pada pihak kebenaran. Kita dah tahu dia ada pada pihak kebenaran. Bila mana dia berada pada pihak kebenaran, kita kena support kebenaran dia. Atau kalau kita tak boleh support kebenaran dia pun, waktu kita dengar orang pelecehkan dia, ataupun orang kata dia ni tak betul apa-apa semua, kita janganlah jadi penambah kepada benda tu. Ada sebahagian orang bila mana dia jumpa geng yang nak kutuk ni, dia kutuk lagi sakan daripada hak yang asal tu kutuk ni. Dia kata betul, aku memang dengar dia memang teruk apa kan. Jumpa kawan tu, aku dengar geng-geng tu kutuk, aku pun kesian tapi aku diam. Padahal dia tambah kuah banyak tak. Okay. Ini perangai yang tak sepatutnya. Ini keadaan manusia. Tapi akhir zaman manusia seperti ini cukup ramai lah. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya peringatan bagaimana contohilah lelaki beriman ni duduk depan Firaun, walaupun dia tahu lepas pada ni mungkin aku tak jadi dah pengganti Firaun, tapi dia tetap keluarkan perkataan la jarama, tidak ada syak, kamu semua ni memang betul, memang tak betul. Musa saja yang betul. Dia tak takut sebab dia rasa dia nampak jelas apa yang dia bawa tu. Okay. Kemudian apa yang disebut sini,
Dia kata fid dunya laisa lahu da'watun, tidak ada baginya satu kuasa yang boleh menerima doa. Maknanya yang disembah itu tidak akan dapat menjawab doa, bertepuk sebelah tangan sahaja. Yang berdoa kepada selain Allah itu sia-sia sahaja. Mereka tidak tahu pun apa yang orang berdoa kepada mereka, kerana mereka itu tidak ada kuasa. Hanya Allah sahaja yang boleh mendengar doa kita. Kalau para nabi semuanya telah wafat dan tidak lagi mendengar permohonan mereka, begitu juga dengan para wali, mereka juga telah mati. Dan kalau malaikat mendengar pun, mereka tidak ditugaskan untuk mendengar doa kita dan menyampaikan doa kita kepada Allah. Mereka hanya menjalankan tugas khusus yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat yang lain, dalam ayat surah Fatir ayat yang ke-14, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kamu menyeru kepada mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak akan dapat memperkenankan permintaanmu. Ini benda yang ditekan. Maknanya dalam bab berdoa, ianya ialah satu bab yang manusia ni kadang-kadang mudah tergelincir. Sebab tu sebahagian orang bila mana dia lama berdoa dan dia rasa doa yang dia panjatkan tu seakan-akan macam tidak ada jawapan daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan cuba cari benda yang boleh mempercepatkan doa dia. Sebab tu banyak contoh yang berlaku dunia akhir zaman ni, manusia dia boleh gelong dalam bab doa dengan sebab tertipu dengan satu dua cerita sahaja. Pergi doa dengan mana-mana tempat, akhirnya jadi. Lepas tu orang tu bawa cerita dan orang lain pun pergi. Saya ingat cerita di Indonesia. Indonesia ni dia banyak kubur keramat. Okay. Ada sebahagian orang cerita kubur sekian ni, orang sekian ni keramat. Okay. Kenapa kubur tu disebut dengan keramat? Keramat ni maksudnya kubur yang ada keberkatan lah, kubur yang hebat, orang tu hebat apa semua. Okay. Dia ada satu orang, saya ingat saya pergi ke Sumatera. Sumatera ni kawasan Padang. Okay. Situ ada satu tokoh nama dia Imam Bonjol. Imam Bonjol ni ialah tokoh yang orang alim, orang yang memperjuangkan kemerdekaan, orang yang ada ilmu agama, orang yang disegani. Okay. Imam Bonjol ni kalau kita tengok, kubur dia ni besar lah. Okay. Walaupun pihak sana mereka cuba bendung benda ni. Okay. Cuma antara sebab orang selalu pergi, orang pergi ambil tanah kubur dia. Betapa suka ambil tanah kubur tu sehingga tanah kubur tu kena topak. Tuan-tuan boleh bayang, tanah kubur, kawan tu mati 400 tahun, 500 tahun dulu lah. Tapi tanah kubur kena topak. Sebab setiap kali pergi, kurang tanah kubur tu. Ada orang suka ambil buat balik. Okay. Cerita tu jadi makin sedap, makin panas bila mana ada satu orang yang ditugaskan untuk baiki wakaf kubur tu. Maknanya kubur tu dia ada atap. Okay. Jadi dia tu seorang tukang kayu yang duk buat wakaf kubur tu. Dia kata, dia buat. Dia pun ambil pengetuk, mertun tu lah. Ambil tukul tu. Okay. Dia ketuk. Lepas tu dia letak dalam beg. Dia balik rumah. Okay. Esok dia nak pergi buat lagi. Benda tu tak siap lagi. Kubur tak siap lagi. Dia cek beg dia, tukul hilang. Tapi dia pergi juga. Sampai sana tukul tu ada di sana, ada di kubur lah. Okay. 3 kali benda tu berlaku. Lepas tu dia buat kuih panas, dia cerita ke orang. Dia kata kubur ni memang keramat. Tukul aku tak nak balik dari kubur tu. Dia buat cerita. Cerita tu saja. Kita beri laluan azan tu.
Kita sambung sikit lagi, kita habiskan ayat yang ke-43 ni. Kata Allah Ta'ala, wa anna maraddana ilallah, dan kembalilah kita semua kepada Allah. Maknanya kita semua akan kembali kepada Allah selepas kita mati nanti, dan akan menjawab segala amalan dan perbuatan kita. Kalau kita akan akhirnya kembali kepada Allah, maka kita kena takut kepadanya, taat kepadanya, hanya menyeru kepadanya dan hanya menyembah kepadanya sahaja. Okay. Kemudian yang terakhir, wa annal musrifina hum ashabun nar, dan sesungguhnya orang yang melampaui batas itu adalah ahli neraka. Melampau yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah melampau dalam hal akidah. Kalau melampau dalam hal akidah, itu maknanya telah melakukan kesyirikan. Mereka yang melakukan syirik semasa di dunia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, kerana mereka telah melakukan syirik, dan Allah telah berfirman dalam ayat yang banyak, Dia tidak akan memaafkan segala kesalahan syirik. Banyak kali disebut-sebut oleh mereka yang melampau itu, kerana itulah yang mereka lakukan. Sebagai contoh, Fir'aun telah melampau dengan mengatakan yang dia adalah Tuhan. Itu adalah melampau dan paling besar sekali, kerana dia telah sampai mengaku Tuhan. Tidaklah ramai yang ada mengaku sebagai Tuhan, tetapi yang ramai melakukan pada hari ini ialah melampau dalam hal akidah, iaitu melampau dalam melakukan seruan-seruan yang tidak jelas kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi nak sebut kepada kita sini, penutup bagi ayat ni, kata lelaki itu, dia kata al-musrifin, mereka-mereka yang melampau itu. Melampau sini merujuk kepada Fir'aun itulah, yang telah lajak dia lebih, dia pergi mengaku dia Tuhan. Okay. Dan melampau untuk zaman kita ni ialah golongan yang melampau dalam bab akidah, terlalu buka sangat ruang-ruang atas nama benda tu masih lagi dalam ruang lingkup khilaf. Sebab tu kita akan tengok orang yang kata tawassul kepada benda-benda yang tak jelas, dia akan datangkan dalil perbuatan orang saleh ni, perbuatan orang ni, dan hakikatnya benda tu ialah membuka pintu kepada benda yang lebih dahsyat lagi. Sebab tu dalam bab akidah benda-benda seperti tu ditutup. Sebab tu kalau tengok Nabi dia larang menggantung gambar benda bernyawa. Tujuan dia apa? Pengagungan. Bukanlah nak beritahu bahawasanya apa salahnya kalau gambar saja, tak agungkan apa-apa. Memang, tapi kita kena tahu kumpulan yang berfahaman lagu tu dia tak kekal lama. Maknanya orang yang faham lagu tu, benda tu dah berlaku pada zaman Nabi Nuh. Bila mana mati saja orang-orang saleh, mereka hanya wujudkan gambar, mereka tak sembah pun. Okay. Tapi pintu tu ditutup cepat-cepat supaya tidak berlaku benda yang lebih dahsyat. Dan akhirnya memang berlaku pun. Lepas daripada mati golongan yang hanya buat gambar, naik golongan baru, generasi baru, dia buka lebih lagi, akhirnya dia sembah gambar tu. Okay. Jadi ini adalah bab kemelampauan dalam akidah yang perlu kita berjaga-jaga. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang ke-44. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.